warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaannya dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ini untuk kita memantapkan ilmu kita bagi memastikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memastikan akidah kita benar seperti mana yang diajarkan oleh Nabi, dan memastikan akhlak kita ini betul seperti mana yang dihendaki oleh syarak. Yang mana kita sekiranya beribadah tanpa ilmu, maka ibadah tersebut tidak diterima. Para ulama membincangkan perkara ini dan menyatakan bahawa ibadah seseorang yang dilakukan dalam keadaan jahil, kalau dia buat ibadah dalam keadaan jahil, maka ibadah tersebut tidak diterima walaupun betul. Jahil tapi buat ibadah betul, cumanya masalahnya jahil, itu menyebabkan ibadah tak diterima. Sebab itu kita kena cek balik ibadah kita ni supaya kita dapat memastikan solat kita, puasa ni, nak datang puasa pula, minggu depan dah masuk Rejab ataupun akhir minggu ni masuk Rejab, kemudian nak masuk Syakban, kemudian Ramadan. So nak kena pastikan puasa kita betul. Saya bagi contoh dalam hal puasa. Kita nak tahu perkara membatalkan puasa, kena belajar, kena tengok di dalam kitab dan sebagainya. Maka barulah kita boleh pastikan apakah perkara yang membatalkan puasa, maka kita takkan buat. Antara banyak kesalahan orang ketika mana dia puasa adalah kahak ataupun hingus. Ketika sesema ataupun batuk, dia tersumbat hidung, maka dia pun sedut. Bila sedut, maka dia pergi ke atas lidah. Bila dah lebih daripada had batin, maka dia pergi ke had zahir. Bila pergi pada had zahir, dah tak boleh telan. Sekiranya telan, solatnya atau puasanya batal. Solat puasa kerana makan dalam solat, puasa batal kerana makan ketika puasa. Sama juga batuk. Kita batuk, dia keluar kahak. Kalau batuk di luar solat, senang, kita ludah keluar, tempat yang betul lah. Tapi kalau batuk di luar, di dalam solat, maka perlu pastikan hadnya di mana. Kalau dah mencapai had zahir, maka mesti dikeluarkan dalam solat. Maka keluarlah macam mana? Kalau ada ridak, kita pakai kain ridak, ludah pada ridak. Kalau ada poket, ludah pada poket. Kata kotor ustaz, tak boleh, sebab nak jaga kesahan solat. Nak pastikan solat kita ni sah. Itu ramai orang tidak bagi perhatian. Sama juga dalam solat, pakaian dalam solat. Kita nak solat, pakaian macam mana pun tidak ada masalah. Tak ada masalah kita nak solat macam mana, asalkan menutup aurat. So pakaian kita ketika solat ni biasa ada tiga. Ada tiga. Pakaian bawah, pakaian atas, dan pakaian tengah, dan pakaian atas. Kita panggil kopiah ataupun songkok, baju ataupun jubah, kain ataupun seluar. Di antara tiga pakaian ini, manakah pakaian yang paling tak penting? Bukan kata pakaian ni semua boleh, kalau pakai sunat dapat pahala dan sebagainya. Tapi di antara tiga ni, yang manakah yang lebih penting dan manakah yang kurang penting? Itu kita kena tahu. Contoh kita kata, antara baju dengan kopiah, mana penting? Baju. Antara baju dengan kain, mana penting? Kain. Kerana kalau baju tak ada, kain kita angkat atas daripada pusat, dah boleh solat. Tapi baju, kalau baju sahaja tak boleh nak buat solat. Itu kita kena tahu.
Jadi baju ni masalah yang kita perlu bagi perhatian adalah kenapa disebutkan baju itu tidak seluar itu lebih penting daripada baju, kerana aurat kita antara pusat hingga ke lutut. Maka banyak kawasan aurat itu di bahagian bawah. Baju hanya menutup sebahagian daripada aurat kita. Tetapi baju ini adalah pemisah di antara solat, di antara pakaian bawah. Maka para ulama membincangkan perkara ini tentang adakah sah kita pakai baju dan kain ataupun seluar yang mana baju itu kita pakai tidak menutupi lutut. Kita solat pakai kemeja, pakai t-shirt, bawah pakai seluar. Macam kita pergi kerja dan sebagainya. Satu pandangan ulama kata tak sah. Pasal apa? Saya tutup, Ustaz. Saya tutup. Tapi masalahnya, ialah tutup. Tapi masalahnya, ianya ada sekira-kiranya orang melihat daripada bawah, maka boleh melihat kepada aurat dia. Ni kaedah di dalam menutup aurat. Kalau masih ada sekira-kiranya orang boleh melihat daripada mana-mana arah, sebahagian ulama kata 5 arah saja. Tapi sebahagian ulama memperincikan tentang sekiranya pakaian itu dibahagikan 2, maka pakaian atasnya tidak menutupi sehingga lutut, maka adakah arah bawah dikira sekali? Satu pandangan ulama kata tak kira, satu pandangan ulama kata kira. Maknanya walaupun dia solat tak terbuka, tak terbuka, tapi sekira-kiranya orang boleh nampak daripada bawah, tidak sah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang tua dulu-dulu, dia bila nak solat dia betulkan kain pelekat dan dia pakai kain pelekat tu atas daripada pusat. Itu atas sikap warak. Kalau kita jenis pakai di bawah pusat, maka tak ada masalah, boleh ambil pandangan yang kata sah dan sebagainya. Ada lagi pandangan bila kita tengok orang pergi haji umrah kan, dia pakai kain, dia pakai tali pinggang. Tali pinggang tu satunya nak bagi kemas lah, ketat lah. Satu lagi tu tak nak bagi dia terlondeh. Memang kita pakai ihram, tapi ihram ni pakaian atas. Kalau kita pakai ihram, kain ihram tu di bawah pusat, yang atas ni boleh terbuka. Atau sekira-kiranya orang tengok daripada arah bawah ataupun tepi, boleh nampak, maka masih belum sempurna menutup aurat. Maka sebab itu dia pakai ikat di atas, kemudian kemaskan lagi dengan tali pinggang. Itu isu sekiranya tertutup. Isu yang lebih parah adalah ianya terbuka. Macam kita pergi di mana? Di R&R. Kita pergi di tempat masjid ataupun surau tepi jalan. Orang singgah solat, dalam keadaan dia pakai t-shirt, seluar jeans dan sebagainya. Ketika mana dia rukuk, dan lebih parah lagi ketika sujud, maka terbuka belakang dia, bajunya terangkat, maka ternampaklah aurat di belakang dia, yang mana aurat itu di bawah pusat, maka solatnya tidak sah. Dan ini yang kita kena bagi perhatian. Sebab itu, oleh kerana ada orang perasan perkara ni, ada peniaga-peniaga dia perkenalkan apa? Seluar dalam patuh syariah. Kita duk fikir macam mana seluar dalam boleh patuh syariah. Rupanya ada masalah yang mana ketika sujud dia tertarik, pakaian kita belakang ni tertarik. Sebab kita sujud, pakaian belakang ni tertarik ke depan, maka belakang tu nampak pinggang ataupun bahagian aurat, maka solatnya tidak sah. Jadi itu yang kita kena bagi perhatian. Sebab tu belajar ilmu fiqh, untuk memastikan solat kita ni sah. Sekarang kita belajar ilmu akidah. Kalau
fiqh pun berkait dengan solat kita sah ataupun tidak. Akidah apa pula? Akidah itu untuk memastikan kepercayaan kita, keyakinan kita itu benar di atas jalan yang akidah diajarkan oleh Nabi. Yang mana ketika Nabi kata umat aku terpecah 73 golongan, yang selamat hanya satu. Siapakah yang satu itu? Orang yang berpegang dengan sunnah aku dan para sahabatku. Sebab tu kita tengok di luar pengharaman ajaran Ibu Yati. Kenapa jadi haram pula? Kenapa jadi sesat pula? Kerana akidahnya tak seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita tengok banyak ajaran sesat telah muncul. Ada hampir 200 ajaran sesat di Malaysia yang telah ada ataupun dah pupus ataupun baru wujud. Masih banyak. Kenapa orang boleh ikut ajaran sesat? Akidahnya tak kuat. Bila akidah tak kuat, maka dia akan mengikuti akidah-akidah daripada ajaran sesat. Mudah percaya dengan ajaran sesat. Sebab manusia ni selalu nak cepat, nak segera, nak confirm. So dia mudah ikut ajaran sesat ni sebab dia boleh confirm dia masuk syurga. Itu sebab orang suka ikut ajaran sesat. Tengok pengikut-pengikut ajaran sesat. Pasal apa ikut ni? Tengok dia ni macam tak ada ilmu, jahil apa semua. Jangan kata gitu. Kamu ni tak tahu lagi syurga atau neraka. Aku ni dah diberitahu pengasas kami bahawa aku ni ahli syurga. Oh, sedap dia. Maka sebab itulah ramai orang ikut pemahaman ataupun ajaran-ajaran seperti ini. Jadi inilah yang kita kena pastikan akidah kita ni betul. Kerana akidah salah, dia boleh jadi di antara dua keadaan. Sama ada akidah itu boleh membawa kepada kekufuran ataupun kepada kesesatan, kefasikan. Kalau sesat dan fasik, maka ianya masih Islam. Cuma akidah jauh banyak salah. Masuk neraka lama baru keluar. Tapi kalau akidah tu kufur dan dia tak sedar dia kufur, nama kad pengenalan dia bawah tulis Islam. Tulis Islam, tapi akidahnya dah terkeluar daripada ajaran Islam. Ni dia panggil zindiq. Murtad, orang yang memang nak keluar daripada ajaran Islam. Zindiq ni dia tak tahu bahawa akidah dia ni menyebabkan dia keluar pada Islam. Dia tak tahu, tapi dia berakidah gitu. Maka ini orang yang di sisi Allah telah jatuh kafir, di sisi manusia dia masih Islam. Maka sebab itu kita kena tahu, Nabi dah bagi peringatan tentang orang-orang yang seperti ini. Maka kita kena bagi perhatian. Tapi dalam banyak-banyak ilmu akidah lah orang paling tidak ambil kisah. Sedangkan ilmu akidah ni ilmu yang penting untuk kita memastikan akidah kita ni benar seperti mana akidah yang dikhendaki oleh Nabi SAW. Hari ini kita nak membahaskan tentang sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya apakah dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam kitab-kitab sifat 20 menyebutkan dalilnya adalah alam. Orang pelik, macam mana alam jadi dalil kewujudan Allah? Tu. Dia dalil, dia tak mesti ada dulu daripada madlul. Dalil ini dia boleh jadi datang kemudian. Sebab dalil itu bukti. Dalil itu adalah bukti. Contohlah kes bunuh. Kes bunuh ni, bila berlaku pembunuhan, orang cari alat-alat pembunuhan. Jadi saya nak tanya, alat pembunuhan ni dia ada dulu sebelum pembunuhan atau dia ada selepas pembunuhan? Mana dulu? Alat ni, kalau kita kata pisau lah, pisau tu ada menjadi alat pembunuhan sebelum berlaku pembunuhan atau selepas? Pisau dah memang ada, tapi dia belum jadi alat pembunuhan. Bila berlaku pembunuhan, selepas tu baru pisau itu menjadi alat pembunuhan. Maka pisau itu menjadi bukti kepada pembunuhan tersebut. Maka Allah Ta'ala dah ada sejak azali. Allah Ta'ala ada, tiada permulaan. Bumi alam ini baru ada.
adakah sesuatu yang baru ada boleh menjadi bukti kepada kewujudan yang qadim, kewujudan Allah Ta'ala? Maka para ulama kata boleh. Dalilnya Al-Quran sendiri kata. Bukan kita kata pandai-pandai. Al-Quran sendiri kata, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya apa yang diciptakan di langit dan di bumi dan pertukaran malam dan siang, la ayatin, ianya menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akal. Orang tanya, tanda apa ni? Kan kita baca ayat Al-Quran kan, kita baca Al-Quran ada juzuk dan ada kita panggil surah, ada kita panggil ayat. Ayat itu adalah daripada perkataan tanda. Maksud ayat ataupun singularnya al-ayah, kalau pluralnya al-ayat, ianya menjadi tanda-tanda. Soalannya, tanda apa? Apa tanda? Menjadi tanda-tanda bagi kewujudan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalil kewujudan Allah Ta'ala itu adalah apa yang diciptakan di langit dan apa yang dicipta di bumi dan pertukaran siang dan malam. Pertukaran siang dan malam. Sebab itu ketika mana Nabi berhadapan dengan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, saya lupa Namrus atau Fir'aun, yang mana mereka ketika mengaku sebagai Tuhan, maka ditanya kepada mereka, Tuhan aku telah menerbitkan matahari daripada terbitnya dan terbenamkan matahari daripada tempat terbenamnya. Kalau benar kamu itu Tuhan, sila terbalikkan. Maksudnya kalau dia betul dia Tuhan, dia boleh terbalikkan. Tempat terbenam menjadi tempat terbit. Kalau betul Tuhan, Allah Ta'ala nak buat, boleh. Dan Allah Ta'ala kata akan ada berlaku. Ketika mana tanda-tanda kiamat akhir akan ada berlaku. Ulama kata tanda ini berlaku selepas Dajjal dibunuh, Ya'juj Ma'juj dibunuh. Habis dah semua tu dibunuh, maka lama kelamaan tiba-tiba orang sedar rupanya matahari dah terbit daripada tempat terbenamnya. Ketika itu pintu taubat dah tertutup, tak ada dah. Ini makna apa? Maknanya Allah Ta'ala boleh buat. Kita kata kita Tuhan, boleh tak buat begitu? Orang mengaku Tuhan tu boleh ke tidak? Tak boleh. Maka Allah Ta'ala kata, waqtilafil laili wan nahar la ayatin, ianya menjadi ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran liulil albab, bagi orang yang ada akal, orang yang berfikir, orang ada otak. Allah Ta'ala guna begitu. Mana kalau kamu tak guna otak kamu untuk merasai kebesaran aku, kamu sama dengan orang tak ada otak. Itu bahasa kasar gitu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni banyak Allah cerita tentang kebesaran. Allah suruh tengok pada langit, Allah suruh tengok pada bumi, pada matahari, pada ciptaan-ciptaannya. Sebab itu kita tengok, kita fikir kenapa dalam Al-Quran ni ada ayat ataupun surah berkaitan binatang. Ada tentang lebah, ada tentang labah-labah, ada tentang semut. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala suruh melihat kepada kejadian-kejadian ini untuk kita mengambil dalil kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka para ulama akidah, terutama Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengatakan bahawa dalil kewujudan Allah adalah alam ini. Ada orang dia tak terima, dia kata akidah sifat 20 ni daripada falsafah. Falsafah dengan ahli kalam itu berbeza.
falsafah itu mereka tidak ada akidah, tidak ada kepercayaan, maka mereka mengkaji untuk mencipta kepercayaan. Jika laluan kajiannya salah, maka kepercayaan dan keyakinannya boleh jadi salah. Itu orang falsafah. Sebab tu kita tengok falsafah ni kadang-kadang dia dipertikaikan. Ahli falsafah ni pertikaikan falsafah ni. Dia selalu begitu. Sama ada ahli falsafah dunia Islam ataupun falsafah Yunani tu, orang selalu berbahas, bertembung di antara satu sama lain. Ahli falsafah begitu, dia mengkaji sebab dia tak ada kitab. Dia tak ada kitab untuk menjadikan sumber kepada akidah, dia tak ada. So dia mengkaji, mencipta pelbagai teori, indikator, parameter dan sebagainya untuk membentuk kepercayaan. Terkadang apa yang mereka bentukkan kepercayaan itu boleh jadi betul dan terkadang salah. Contohnya ada tokoh falsafah Yunani kuno menyebutkan bahawa Tuhan itu dia mesti tunggal. Kita kata takkan kita nak ikut falsafah Yunani kot. Kita kata kita tak ikut falsafah Yunani. Tetapi bila dia kaji, dia pastikan bahawa Tuhan mesti tunggal. Dia tak boleh ada banyak. Sebab itu dalam Al-Quran kata lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kalaulah langit dan bumi ni ada Tuhan lebih selain daripada Allah, nescaya dua-dua binasa. Allah Ta'ala sebut begitu. Maknanya Tuhan mesti satu. Jadi para ahli falsafah ini dia kaji. Dia kata Tuhan yang sebenar dia mesti tunggal. Jadi falsafah Yunani dulu dia masih tercari siapakah Tuhan sebenar. Sebab orang-orang Yunani itu dia menyembah banyak Tuhan. Dia panggil dewa-dewi Olympus. Yang ada 12 dewa-dewi yang utama. Dia banyak Tuhan. So dia kata ini bukan ajaran betul. So mereka masih mencari-cari. Di antara keputusan yang dibuat oleh ahli falsafah dahulu adalah Tuhan itu mestilah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita kata ni falsafah Yunani tak boleh terima. Habis tu Al-Quran kata lam yalid wa lam yulad, kita nak buang kat mana? Tak boleh buang. Jadi macam mana orang falsafah Yunani dan ahli-ahli falsafah lain boleh buat satu kesimpulan sama dengan Al-Quran sedangkan Al-Quran itu tidak ada di tempat mereka? Maknanya apa? Maknanya orang falsafah ini dia boleh menyimpulkan sesuatu dengan akal yang benar, akal yang salim, sehingga membawa kepada pembentukan kepercayaan yang benar. Itu kalau laluan jalurnya benar. Tetapi terkadang ada je terpesong, ada je tersilap, mesti ada. Maka sebab itulah kita tengok ahli falsafah ini dia tidak Islam, dia tidak berakidah dengan akidah para nabi dan rasul. Maka mereka masih lagi tercari-cari. Beza ahli falsafah dengan ahli kalam, ahli kalam itu adalah orang-orang yang mana berakidah, beriktikad dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka membentuk satu kaedah pendalilan, sama ada daripada Al-Quran, hadis ataupun akal. Akal. Ini yang kita baca dalil naqli Al-Quran hadis dan dalil akli iaitu dalil daripada akal. So beza. Kalau falsafah mereka tidak berakidah tetapi mengkaji untuk berakidah, untuk membentuk keyakinan, itu falsafah. Adapun ahli kalam, ulama-ulama akidah kita berakidah seperti mana yang diajarkan oleh Nabi, cuma pembahasannya, penghujahannya, istidlal yang dilakukan adalah daripada kajian-kajian yang dibuat. Akidah dah betul, cuma cara penghujahan itu dibentuk oleh ahli kalam. Jadi jangan kita kata ahli kalam dan falsafah tu sama. Peringkat awal pun tak sama, apatah lagi peringkat-peringkat seterusnya. Maka sebab itu
akidah sifat 20 dalam membahaskan Allah Ta'ala itu wujud sama seperti mana yang diajarkan dalam Al-Quran. Al-Quran banyak ayat menceritakan tentang tanda-tanda kebesaran. Sebab itu sebahagian ayat Al-Quran kalau kita jumpa, afala ta'qilun, Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu tak guna akal kamu? Afala tatadhakkarun, ulaika humul ghafilun. Ataupun di dalam ayat lain sebut la ayatin, ianya menjadi tanda-tanda liulil albab. Mana ada keadaan-keadaan itu yang mana Allah Ta'ala mengkaitkan ayat sebelum dengan ayat yang selepas, yang mana ayat itu menyuruh kita berfikir, menyuruh kita menggunakan akal. Maka inilah cara akidah yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka sebab itu sifat 20 mengajarkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah ataupun tanda-tanda kewujudan Allah kita tengok pada alam. Dan ringkitan daripada itu semuanya berkait antara alam dengan Allah. Contoh, alam itu banyak bilangannya, Allah Ta'ala itu esa. Alam itu menyerupai di antara satu sama lain. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Alam itu ada permulaan, Allah Ta'ala tak ada permulaan. Ini adalah perbincangan-perbincangan yang nak mengenal alam dan mengenal Allah Ta'ala. Pasal apa nak kenal alam? Kerana Allah suruh guna akal kenal alam. Sebab apa? Kita tak boleh kenal Allah Ta'ala dengan zatnya. Tetapi Allah ada sifat dan Allah ada perbuatan, ada hasil daripada perbuatan Allah, dan hasil daripada perbuatan Allah itulah makhluk kita semua. Kita semua ni menjadi hasil daripada perbuatan Allah, yang mana ianya menjadi dalil kebesaran dan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama ketika mana membahaskan perkara ini, ulama mengatakan wujud itu ada dua. Sebab Allah Ta'ala wujud, kita pun wujud. So macam mana ni? Jadi sama pula? Kena beza. Wujud Allah ni dipanggil wujud zati. Wujud kita ni wujud ghairu zati. Apa pula wujud zati dengan ghairu zati? Kita ambil dalam bahasa Melayu, dia panggil wujud sejati dengan wujud tidak sejati. Macam mana pula ni? Wujud sejati itu maknanya dia wujud dan tak perlu kepada yang lain untuk mewujudkan dia, sebab dia dah memang wujud. Wujud tak sejati ni dia wujud, tapi wujud dia tu kerana ada yang menjadikan. Wujud dia tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mewujudkan dia dan menahan kewujudan dia sehingga sampai masa. Kita ni duk wujud ni, Allah dah wujudkan kita dah satu, dan kita masih wujud hingga sekarang kerana Allah Ta'ala tahan. Allah Ta'ala tahan kita, kewujudan kita ni sehingga sampai masa dengan kudrah Allah. Ini kalau orang yang mengaji dia nampak hebat Allah, dia nampak kuasa Allah, dia tak nampak makhluk dah. Sebab apa? Dia nampak jadinya kita, wujudnya kita dengan kudrah Allah, dan kekalnya wujud kita ni dengan kudrah Allah. Maknanya kita duk bergerak, kita duk hidup, kita duk cakap ni masih dalam kudrah Allah. Dia panggil tanjil hadis. Allah Ta'ala duk ubah ataupun Allah Ta'ala tahan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita kena kenal Allah Ta'ala. Maka kalau orang yang kenal kewujudan Allah yang zati, kewujudan makhluk ghairu zati, maka itulah dalam perbahasan yang peringkat tinggi dalam ilmu tasawuf. Dia kata kalau begitu wujud sebenar adalah wujud Allah. Wujud kita ni bukan wujud sebenar. Ini perbahasan tasawuf. Kalau begitu kita ni khayal lah. Bukan maksud khayali, bukan. Wujud kita wujud, tapi wujud kita bukan sebenar. Wujud kita ni semata-mata Allah yang menjadikan kita wujud. Bahkan kita, zat kita Allah wujud,
pergerakan kita Allah Ta'ala wujud, hasil daripada perbuatan kita Allah Ta'ala jadi. Tak ada apa kita kalau begitu? Tak ada. Faham dia tak? Allah Ta'ala wujud kita. Wallahu khalaqakum, Allah cipta kita. Wa ma ta'malun, dan perbuatan kita. Allah cipta kita dan Allah cipta perbuatan kita. Dan hasil daripada perbuatan kita pun adalah hasil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam ilmu akidah dia ada bahas lebih lanjut tentang apa? Tentang hasil perbuatan itu sekiranya disandarkan pada makhluk, sama ada dengan ilah ataupun tabi'ah ataupun dengan lalai ataupun dengan diberikan kuasa yang dipinjamkan, yang itu tak boleh. Semua tu tak boleh. Sama ada kufur atau sesat, itu perbincangan lanjut. Sebab apa? Hakikat hasil itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di media sosial pada zaman sekarang ada yang menyebutkan bahawa kita ada kuasa untuk memastikan apa yang kita nak tu jadi. Orang cakap itu macam ambil pil kuda. Dia nak jadi kaya tak jadi kaya. Dia nak kurus, azam 2023 apa dia? Nak kurus. Dah masuk 2024 tak kurus-kurus. Habis dia masih lagi berlagak bahawa dia ada kuasa untuk buat apa yang dia nak buat. Tak ada. Ada orang makan ubat tak sembuh, dengan ubat tu tak sembuh. Sebab itu rupa-rupanya ubat itu tak menyembuh. Yang menyembuh tu Allah Ta'ala, yang disebut sebagai Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Kita minta tolak bala, berlaku juga bala, kerana Allah Ta'ala lah yang mengangkat bala, bukan kita. Kita bawa kereta elok dah, tiba-tiba entah daripada mana pemandu mabuk datang. Na'udzubillah min zalik. Ini menunjukkan bahawa bukan kita ada kuasa. Tak ada kuasa kita. Kalau kita katalah kita ada kuasa pun terhad. Buah apple, kalau kita ambil pisau, kita potong, boleh tak kita satukan balik? Potong buah apple tu, satukan balik. Dah terbelah dua, satukan balik seperti asal, boleh? Tak boleh. Tapi Allah Ta'ala dia potong, dia satukan macam asal, boleh? Bukan buah apple, bulan. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi isyaratkan jari ke bulan, bulan terbelah dua. Kemudian Allah Ta'ala cantum balik sehingga tidak ada tanda dan kesan cantuman itu. Ada dalam media sosial kata, tengok ada garisan panjang di bulan. Itulah bukti Nabi Muhammad dulu pernah belah bulan. Tak. Bukan. Garisan panjang itu bukan garisan yang membelah bulan. Kalau ada garisan, maknanya kuasa Allah Ta'ala tak sempurna, sebab tak jadi macam asal. Kuasa Allah menjadikan bulan tu macam asal. Kalau kita fikirlah dengan sains sekarang, di tengah-tengah tu kan ada tarikan graviti. Dia ada core di tengah-tengah. Tak kiralah bulan ke, bumi ke, matahari ke, mana-mana planet, di tengah-tengah tu ada core dia. Kalau core itu meletup ataupun terkeluar, dia tak boleh cantum asal. Tak boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia bagi mukjizat pada Nabi Muhammad, belah, cantum jadi macam asal. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini menjadi bukti kewujudan Allah. Kita orang yang belajar, kita rasa kebesaran Allah Ta'ala. Lepas tu kalau orang naik kabel car, contoh naik kabel car, dia naik kabel car bukan nak naik duduk tempat atas saja-saja, tapi melihat keindahan alam, melihat gunung ganang, melihat bumi, bentuk bumi dan sebagainya. Rasa keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Orang pergi bercuti di tepi pantai dan sebagainya, melihat matahari yang terbit ataupun terbenam, merasakan kewujudan Allah dan keagungan kebesarannya. Ini orang beriman. Kerana ayat-ayat ini dia sebut berulang kali dengan pelbagai kaedah dan cara
untuk kita last sekali bertambah keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Sebab itu pernah sekali Nabi Musa AS dia kata, wahai Allah, boleh tak kamu tunjuk pada aku zat kamu? Nabi Musa minta. Jadi Allah Ta'ala tanya, bukankah kamu dah beriman? Nabi Musa kata, dah beriman, tapi nak rasa iman itu lagi kukuh. Maknanya ulama kata, iman itu boleh bertambah. Dulu pernah jadi perbincangan panjang di kalangan ulama, adakah iman itu bertambah atau berkurang? Boleh berlaku pertambahan, berkurang, atau dia statik gitu je? Ulama bincang panjang. Antara dalil iman itu boleh bertambah adalah ketika mana Nabi Musa AS minta pada Allah untuk melihat zatnya. Bila ditanya, bukankah kamu dah beriman? Nabi Musa kata, dah, cuma nak kuatkan lagi, nak kukuhkan lagi, nak tambah lagi keimanan. Ketika mana Allah Ta'ala kata, tak boleh, tak mampu kamu nak lihat, Nabi Musa minta juga. Maka Allah Ta'ala kata macam ni lah, kamu melihatlah kepada satu gunung tersebut. Maka falamma tajalla rabbuhu, tak silap ayatnya begitu, ketika mana Allah Ta'ala membuka hijab. Buka hijab tu bukan keluar zatnya, tak nampak lagi zatnya. Bukit tu dia tak nampak zat Allah Ta'ala lagi, baru hijabnya sahaja. Hijab Allah Ta'ala sahaja itu, yang mana kata para ulama, hijab Allah Ta'ala itu terdiri daripada cahaya dan kegelapan. Cahaya itu kalau terbuka, maka dia akan membakar seluruh benda yang ada di depan. Maka ini yang disebutkan di dalam hadis ataupun di dalam tafsir-tafsir, ketika mana dibuka hijab itu, maka gunung itu meletup. Apa yang menyebabkan bumi itu meletup? Yang meletup itu hanyalah hijab Allah Ta'ala sahaja. Bila buka hijab, hijab Allah Ta'ala tu mengenai bukit, gunung gana yang ada situ sehingga meletup. Dan jatuhlah Nabi Musa pengsan, dan dia baru yakin bahawa dia tak mampu melihat Allah. Dan itulah juga menyebabkan keimanannya makin bertambah dan makin kuat. Inilah yang menunjukkan bahawa iman itu boleh bertambah dan berkurang dengan melihat kepada alam. Kerana apa? Allah Ta'ala kata, nak tengok boleh tengok pada bukit, bukan tengok pada aku. Sekarang tak boleh, sekarang, di akhirat nanti. So tengoknya tengok pada bukit. Ini dalil-dalil yang kita belajar. Sebab tu jangan pandang enteng dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, kerana mereka menyimpulkan daripada dalil-dalil. Setakat itu dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.